Yang ketiga, kita nak jaga imarah. Ini saya nak tekankan. Imarah ini macam mana kita kena fikir supaya jemaah datang ramai ke masjid. Sebab maaf, kita sepanjang PKP, kita orang masjid bengkeng. Orang nak mari kita suruh balik. Orang tak bawa sejadah kita halau. Orang lupa bawa emas kita suruh balik. Orang bawa anak kecil kita suruh balik. Menyebabkan ramai hati yang terluka. Orang-orang pencen tak mau mari dah masjid. Main surah je. Bapa kecil hati. Oh, masjid bengkeng. Kita mari nak semayang, nak sembah Allah, nak cari pahala, suruh balik. Sedangkan kita nak jaga undang-undang, jaga peraturan. Sebersalah. Jadi ramai orang marah. Menyebabkan masjid memang kurang orang. Jadi sekarang kita nak ramaikan balik. Ni antara cara kita ni, buatlah majlis makan-makan sikit. Ada lemah, ada marilah ramai sikit. Nak meramaikan orang di masjid ni memang payah. Memang payah. Tetapi mesti buat aktiviti. Antaranya adalah program-program, sama ada khusus ataupun umum. Panggil penceramah, Ustaz Azhar Haideruh ke, boleh tarik orang. Panggil Ustaz Somad ke, boleh tarik orang. Maka dengan cara orang mari, dia akan jadi ramai. Dan malam ni saya ingin mengajak tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang melibatkan imarah adalah pemberdayaan ekonomi. Yang ini jarang kita cerita. Ramai orang tidak sedar, masjid ni kalau betul-betul urus, boleh buat duit. Bukan nak nega sangat, tak. Duit ini untuk ekonomi Islam. Sebab itu ekonomi Islam, dia memang bermula daripada masjid. Sebab di masjid tempat kita semayang. Dan ibadat yang rapat dengan semayang adalah zakat. Solat dan zakat, dua kembar yang tak boleh berpisah. Bila orang mari semayang, dia kena ingat tentang zakat. Lalu bagaimanakah masjid boleh dapat duit atau rezeki yang banyak? Mudah saja. Orang nega, kalau tanya orang nega, prinsip nak untung nega ni 4. Dia panggil 4P. Product, price, promotion, place. Pertama produk, barang. Ni kan dia dah usik-usik jadi lain suara kan. Ni panggil engineer, dia usik-usik jadi lain lah bunyi. Kalau nyanyi diputar kot lain pula. Lain pula suara. Ni macam orang jual ubat semalam sikit bunyi kan. Dia usik sini jadi lain, usik sini jadi lain. Hak tu penting PA system. Balik kepada nega ni tadi. Orang nega pertama produk. Kalau produk bagus, orang beli. Yang kedua, harga. Harga bagus, orang beli. Yang ketiga, promosi, viral. Buat murtabak, cheese, leleh, viral. Cepat orang beli. Tapi salah satu hak mustahak, yang keempat, place, tempat. Nega ni paling mustahak tempat. Dan bagi kita orang masjid, kita tak ada masalah. Sebab masjid kita sentiasa ada orang. Orang nega ni dia nak ada orang ya. Kalau nega orang tak ada, nak nega dengan siapa? Bukan hak beli barang kita malaikat Jibril dah. Hak beli barang kita manusia. Jadi kita kena cari tempat hak ada manusia. Masjid mana pernah tak ada manusia? Orang hidup mari, orang mati pun mari. Ada sama orang. Jadi bila ada orang, tak ada masalah. Patutnya boleh nega. Ada orang. Dan manusia pula, dia berurusan dengan masjid sepanjang hidup dia. Contoh, orang nak nikah, cari masjid. Orang, misalnya, bila nikah, ada catering. Catering itu bisnes. Ada sewa peralatan. Bantal goleknya, ada plumbing, lebih kurang tempat nikah. Itu semua duit. Ataupun, masjid ada azan. Azan pakai PA system. PA system itu bayar. Speaker, wiring, kena panggil orang. Begitu juga semayang. Semayang pakai kapet. Ada sejadah, ada kipas helikopter. Semuanya duit. Sebab itu kita tengok, kalau di Kuala Lumpur, hari Jumaat, orang meniaga keliling masjid. Sebab orang tahu, insya Allah ada orang beli. Maka kita duduk di masjid,
jom kita ikhtiar untuk buat berniaga. Mungkin ada tuan-tuan yang kata, ustaz, saya ngaji dulu, tak boleh niaga dalam masjid. Baik, ulang balik. Hak ulama beritahu tak boleh niaga dalam masjid, kat kapet masjid tu. Mana panggil kuliah maghrib, cerita pasal produk. Muslimin muslimat, kita ada produk bagus, insurans gini-gini. Tak boleh. Ini cerita luar masjid. Dalam tak boleh. Dalam masjid cari barang hilang pun tak boleh. Itu adab kita. Apatah lagi secara prinsip, masjid tidak ada masalah untuk sertai perniagaan asalkan, ini kena ingat, asalkan dapat kebenaran daripada jawatan kuasa hukum syarak negeri Terengganu. Saya ingat negeri Terengganu dah keluarkan ketetapan, macam Pahang dah keluar. Dia dah mufti dah bersidang dengan ahli jawatan kuasa, masjid dibenarkan untuk sertai pelaburan, untuk dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi Terengganu pun saya ingat benda yang sama. Setiap negeri ni dia dah keluar. Kalau ada orang kata, masjid niaga buat apa? Kita terangkan, saling bantu-membantu dalam masyarakat. Sama ada secara kerohanian, khidmat bantuan ataupun material. Tengok dalam Quran. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan bertaubat. Ayat 71. Kita niaga bukan sebab nak kaya, nak menolong. Tolong usahawan kecil misalnya, PKS, hok payah nak letak barang di bandar, letak di masjid. Saling tolong menolong. Hasil keuntungan, bantu pula asnaf yang memerlukan di sekeliling masjid kita. Dia musim-musim situ sajalah. Begitu juga dari segi ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan juga nyawa mereka, dan juga orang-orang Ansar yang memberi bantuan kediaman dan pertolongan, semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama lain. Ini tujuannya. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, masjid, saya mencadangkan salah satu aspek imarah terbaru adalah jom kita mulakan perniagaan. Tak ada masalah. Benda ni benda baru. Saya nampak sebab saya jaga masjid. Masjid kalau nak niaga tak ada masalah. Dari segi meniaga apa sebab? Syarat asas nak meniaga kena ada pembiayaan, kena ada modal. Dan masjid dia tak ada masalah bab modal. Saya naik ke masjid, dia ada papan, dia tulis berapa kutipan. Mingguan 1000 lebih, minggu ni 1000 lebih. Masjid duit tak ada masalah. Kalau masjid bandar, masjid hak aktif, kadang-kadang kutipan mingguan boleh cecah 30,000. Ada setengah masjid bandar hak lagi aktif, kutipan Jumaat saja 30,000. Ada. Jumaat saja 30,000. Maknanya dia buka tabung, start pada tengah hari, orang mari semayang Jumaat, tabung golek, habis semayang, lepas semayang, dia kira balik duit 30,000. Itu masjid besar-besar, masjid KLCC misalnya, masjid dekat dengan KLCC. Dulu bawah Petronas, sekarang bawah Jawi ya. Begitu juga masjid wakaf Bank Islam. Itu semua 30,000. Ada satu kajian pernah dibuat. Ni saya nak cerita tuan-tuan rahsia masjid ada berapa banyak duit ya. Beberapa tahun lepas, para penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia, mereka siarkan satu kajian berkenaan dana dan harta masjid di Malaysia. Dia pusing Malaysia, dia kaji berapa duit masjid. Dalam kajian dia mendapati
22% masjid di Malaysia dapat sumbangan lebih RM100,000 setahun. Ada. 21% daripada masjid di Malaysia dapat sumbangan antara RM50 hingga RM100,000 setahun. 57% masjid di Malaysia dapat sumbangan daripada jemaah RM50,000 setahun. Tapi sayang, dalam kajian itu menyebut 7.8 juta wang masjid tak digunakan langsung. Tak guna langsung. Dia buat kajian, buat apa pula masjid tak guna duit? Duit banyak kan? Mereka mendapati ada di kalangan ahli jawatan kuasa, dia tak berani nak belanjakan duit sumbangan orang ramai. Bila tanya ngapa? Sebab kita keliru fatwa. Macam contoh, tuan-tuan malam ni buat jamuan makan untuk jemaah anak Korea kita. Boleh tak pakai duit masjid? Pening nak jawab tak? Boleh pakai duit masjid tak? Sebab akan ada di kalangan jawatan kuasa pertikai. Tuan Haji, hak ni kita pakai duit jemaah sumbang. Jemaah tu sumbang bukan untuk buat lemang. Kita nak jawab apa? Menyebabkan banyak masjid serabut. Malah ranja aku pening. Kan aku keluar belanja orang marah. Katalah, aku nak panggil penceramah Kuala Lumpur sekali. Tanya penceramah, berapa nak bayar? Dia minta RM6,000 contoh. Ada AJK marah, RM6,000. Pergi haji balik hari ya. Panggil ceramah Cikgu Kafar sudah. Dia ada hak jenis gitu. Dia tak ambuh belanja. Jadi kebanyakan ahli-ahli jawatan kuasa sekarang, dia mikir derma yang orang bagi hanya boleh buat 3 perkara saja. Pertama, bayar gaji dengan allowance kaki tangan kalau ada kerani tukang kebun. Yang kedua, untuk maintenance, panggil orang baiki apa semua. Hak ketiga, nak bayar program-program tertentu. Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, Nuzul Quran, Isra' Mi'raj. Selain daripada itu, dia tak nak belanja. Bahkan kajian menunjukkan belum ada mana-mana masjid di Malaysia hak berani merangka skim pelaburan. Tak ada. Tak berani. Nak melabur tak berani. Yang kedua, tak banyak masjid di Malaysia yang berani tubuh koperasi. Tahniahlah kepada masjid kita, tak lama lagi insya-Allah ada koperasi. Ini satu keberanian. Yang ketiga, tak banyak masjid di Malaysia yang berani melabur dalam sektor hala dalam institut kewangan moden. Begitu juga tak banyak masjid berani melabur dalam hartanah, beli tanah, beli properti, tak berani. Tak berani. Pada duit banyak. Saya ingin mengajak hadirin hadirat, mai kita fikir sejenak malam ini. Andai kata 6,000 buah masjid di Malaysia bergabung duit, kita gabung semua duit kita. Secara kasarnya, wang simpanan masjid dalam bank-bank perdagangan ataupun institusi kewangan, saya pernah buat kira, Malaysia ni kalau masjid semua gabung, dalam bank kita ada 300 juta ringgit. 300 juta. Tuan-tuan bayangkan, kalau hanya 1/3 saja daripada jumlah itu, ataupun kita ambillah 100 juta saja kita laburkan secara sistematik, pulangannya sangat banyak. Ini bukan suruh nega, kita nak mikir, dapat duit, aku nak tolong orang susah. Supaya orang mari ke masjid, tidaklah bagi beras je. Kita boleh bagi beasiswa pula lagi. Ada masjid saya pernah jumpa, anak kampung dia nak pergi belajar ke Mesir, dia bagi duit tiket, belanja bulanan. 4 tahun pengajian dia bayar. Sebab masjid itu kewangan dia sangat kukuh. Masjid itu dia dapat tempat ketiga masjid terbaik di Malaysia. Dia boleh bagi bantuan tetap pada asnah pula. Apa sebab? Dia buat koperasi, dia ada meniaga macam-macam. Bukan sebab kita nak kaya, kita niat nak tolong orang. Sebab itulah saya ucapkan tahniah kepada Masjid Terbakang. Saya dipahamkan masjid kita akan bergabung dengan 4 buah masjid. Kita panggil masjid komuniti.
di daerah Marang ini. Pertama masjid kita, Masjid Terbakang. Yang kedua Masjid Pekan Bukit Payung. Yang ketiga Masjid Pekan Wakaf Tapir. Dan yang keempat Masjid Kelulup kat Bandar. 4 masjid ini dalam perancangan, kita terangkan awal malam ni, dia akan gabung nak jadikan masjid komuniti. Ini sangat bagus. Bayangkan 4 masjid ni kalau gabung akaun, meletup bank. Duit banyak sangat dalam bank. Tapi ingat, pelaburan sebesar 100 juta hanya boleh dilakukan oleh syarikat pelaburan atau pengurus dana yang cekap dan berpengalaman saja. Tuan-tuan jangan koksir-koksir cari orang toh mana jumpa tepi jalan. Oh, Tuan Haji, kita boleh laburkan duit ni, insya-Allah. Ini semua labu perang, habis lingkup masjid esok. Jangan mudah nak percaya, oh laburlah bersama saya biar tak ansam nak rasakan kaya. Jangan. Kena cari hak senonoh. Kena cari tempat hak betul-betul. Ramai orang kita boleh tolong. Jadi saya cadangkan, serahkan pada hak reti. Tapi tuan-tuan jangan buat selalu. Oh semangat dah ni ustaz, esok buat lalu. Jangan. Apa-apa hal kena patuhi garis panduan pengurusan kewangan berdasarkan pandangan Jawatankuasa Hukum Syarak Negeri. Supaya pengurusi masjid boleh elok daripada tohmahan dan fitnah orang yang akan tuduh kita ini guna duit masjid untuk melabur dan akhirnya rugi dan sebagainya lagi. Jadi kena ada hitam putih. Yang ini kena buat secara teliti. Tak boleh esok semangat beli public trust ke. Tak boleh. Hak ni kena ada hitam putih, hak betul-betul.